Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita membincangkan kitab Fiqhus Sirah yang telah dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, dan kita sedang membincangkan fasa iaitu 5 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat sebagai seorang rasul. Iaitu kita akan membincangkan tentang hijrah pertama ke Habsyah. Dan hijrah ini berlaku pada tahun 615 Masihi. Pada ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah selama 5 tahun. Iaitu 3 tahun yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di antara kaum keluarga, sahabat sandai. Kemudian selepas 3 tahun Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada saudara-saudara kaum kerabat kamu yang dekat. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik ke Bukit Safa, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan semua orang-orang Arab di Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada mereka, kalaulah di belakang bukit ini ada tentera yang ingin menyerang kamu, adakah kamu percaya kata-kata aku? Maka mereka pun menjawab, mereka kata, bala, majarabna ankal kadhib. Benar, bahkan kami tak pernah dengar apa pembohongan daripada engkau, wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ketika itu, daripada 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, sampailah pada ulama mengatakan pada akhir tahun yang keempat, maka penindasan, siksaan yang diberikan oleh mereka di keliling Rasulullah dan orang-orang beriman semakin banyak, semakin kuat. Begitu juga berlaku kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dah 5 tahun, 5 tahun Nabi berdakwah, iaitu di sini ulama mengatakan bahawa ia berlaku pada bulan Rajab. Bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada sahabat-sahabat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang keselamatan sahabat-sahabat, orang-orang yang beriman, kerana mereka-mereka yang lemah seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah, keluarga Ammar ibn Yasir, mereka ni yang lemah, telah ditindas, ada yang telah dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang keselamatan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saranan supaya orang-orang Islam, siapa yang mempunyai peluang, siapa yang dapat keluar untuk berhijrah, teruskan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan mereka dan memilih negara Habsyah. Sebelum kita membincangkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih negara Habsyah, kita ingin membincangkan juga keadaan politik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan suatu keputusan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali akan membuat kajian. Dia akan melihat apakah langkah-langkah yang terbaik untuk umat, untuk masyarakat Islam dan juga untuk agama Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang bijak, dia tahu bahawa di kawasan utara, di kawasan utara bahagian timur terdapat kerajaan Parsi, ataupun Persian Empire. Dan Persian Empire pada waktu itu dikuasai oleh keluarga Sassanid. Dan raja ketika itu bernama Khosrau yang kedua. Dan Khosrau ni adalah seorang raja yang cukup hebat. Dia telah memerintah
lahir pada 570 Masihi dan pada 590, bayangkan pada umur hanya 20 tahun maka dia sudah menjadi raja dan dia telah memerintah Parsi selama lebih kurang 38 tahun. Ketika pemerintahan dia, iaitu pada 615. 615 ini adalah waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sarankan kepada orang-orang Islam supaya berhijrah ke Habsyah. Dan pada tahun yang sama, iaitu Parsi, kerajaan Parsi di bawah kekuasaan Khosrau, dia telah dapat menakluk sebahagian kawasan besar daripada kerajaan Rom di kawasan Syam. Jadi Khosrau ni adalah satu raja yang mempunyai kekuatan, dapat kalahkan kerajaan Byzantine ataupun kerajaan Rom. Dan Rom pula mempunyai rajanya ketika itu bernama Herakles. Herakles ataupun kita tahu dia punya gelaran adalah Caesar. Herakles juga adalah seorang yang sangat kuat. Dan dia memerintah kawasan yang terletak di kawasan Mesir dan kawasan Konstantinopel. Konstantinopel kalau kita tahu adalah kawasan berada dekat Turki. Dan Herakles ni, Herakles beza daripada Hercules. Ada di antara kita yang silap. Kita ingat Herakles ni adalah Hercules. Hercules ni kisah tentang kerajaan Greece ataupun Greek, Yunani. Itu kerajaan yang sangat lama. Itu adalah satu legenda, satu kisah yang kita kata sebagai folklore. Tetapi ini adalah Herakles. Dia adalah raja ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita dan Herakles ni dia lahir pada tahun 575. Dan ketika dia menjadi raja Rom, umur dia lebih kurang 35 tahun. Dan dia telah menguasai Rom selama lebih kurang 31 tahun, daripada 610 Masihi sampai 641 Masihi. Dan dia adalah raja Rom yang mana sepatutnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia beragama Nasrani. Dan dia tahu ciri-ciri Nabi, tetapi kerana keadaan sekitar masyarakatnya tidak dapat menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap dalam agamanya. Dan kemudian bahagian barat pula, iaitu melintasi Laut Merah, ada kerajaan Aksium, kerajaan Aksium ataupun kerajaan Habsyah. Ini adalah kerajaan yang dikenali sebagai Najasyi. Najasyi ni ataupun namanya adalah Armah ataupun Asamah. Dan Najasyi ini telah menjadi raja daripada tahun 614 sampai 631 Masihi. Dan kemudian di kawasan selatan pula terdapat kerajaan Parsi juga. Kerajaan Parsi. Dan kalau kita lihat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjadi rasul, Parsi telah mengambil alih kawasan yang sebenarnya telah ditakluk oleh kerajaan Habsyah. Iaitu kisah yang mana kita baca tentang tentera bergajah, tentang Abraha, bagaimana dia telah menakluk kawasan Najran, kawasan selatan Arab, kerana raja pada ketika itu telah membunuh ramai orang-orang yang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud ataupun pembunuhan parit. Itu kisah-kisah yang yang berlaku sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkaji dan dia mendapati bahawa kerajaan Habsyah adalah kerajaan yang paling sesuai. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Najasyi ini adalah raja yang adil, raja yang baik, dan dia boleh menerima orang-orang luar supaya hidup dalam kerajaan dia. Dan juga sebelum mereka berhijrah, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan surah Al-Kahfi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang Islam. Dan ulama-ulama sejarah mengatakan bahawa penurunan surah Al-Kahfi ni seolah-olah memberikan isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anjurkan orang-orang Islam supaya berhijrah keluar daripada kota Mekah, cari tempat-tempat yang lebih selamat untuk mereka
mereka hidup. Kerana dalam surah Al-Kahfi seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Itu belia-belia yang tidur agak lama, lebih kurang 300 tahun dalam gua. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Daripada kisah-kisah ini, ulama mengatakan bahawa tentang Ashabul Kahfi menunjukkan bahawa belia-belia ni telah selamatkan diri mereka, lari sembunyi daripada raja yang zalim untuk selamatkan iman-iman mereka. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat bahawa orang-orang Islam juga perlu tinggalkan tempat, tinggalkan Mekah supaya mereka juga dapat selamatkan iman mereka. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bahawa perkara-perkara yang berlaku pada zahirnya tidak seperti mana yang kita lihat. Ada maksud-maksud di sebaliknya. Maksud-maksud di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku supaya kita mengambil pelajaran iktibar. Apakah pendekatan, apakah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa-peristiwa tertentu. Dan akhir sekali tentang Zulkarnain untuk menunjukkan bahawa bumi Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Kalaulah orang Islam tidak dapat hidup di Makkah, maka mereka boleh saja keluar, berhijrah, tinggalkan tempat mereka, pergi ke mana-mana negara yang sesuai untuk mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menganjurkan, menggalakkan sahabat-sahabat untuk keluar. Jadi di sini apabila sahabat-sahabat di antara mereka yang telah membuat keputusan untuk keluar, dan ulama-ulama mengatakan bahawa seramai 12 orang sahabat lelaki, 12, ada yang kata 11, tapi kebanyakan riwayat mengatakan 12, dan 4 orang wanita yang ikut sama untuk berhijrah daripada Mekah dan juga ke Habsyah. Dan juga kita lihat bahawa peristiwa ini berlaku sebelum Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Kerana Umar radhiyallahu anhu dia memeluk Islam selepas Hamzah. Ulama mengatakan bahawa Umar dia memeluk Islam pada tahun yang sama, 5 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Tetapi sahabat-sahabat yang pergi berhijrah ke Habsyah, peristiwa ni berlaku pada bulan Rajab. Bulan Rajab, kalau kita lihat Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi berapa bulan iaitu sebelum Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, dan juga sebelum Sayyiduna Hamzah. Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam. Hamzah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam beberapa hari, ulama mengatakan lebih kurang 3 hari sebelum Umar masuk Islam. Jadi di sini peristiwa ni macam seolah-olah orang Islam tidak mempunyai pembela. Orang-orang yang dapat memelihara mereka daripada siksaan, ujian-ujian daripada orang-orang bukan Islam, kafir Quraisy ketika pada waktu itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat-sahabat, dan mereka 12 orang ini, ulama mereka mengatakan bahawa di antara 12 orang ini yang telah menjadi ketua pasukan mereka yang berhijrah ni adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan telah pergi bersamanya isterinya Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Abu Hudzaifah bersama dengan isterinya, kemudian Zubair ibnu Awam dan Mus'ab ibnu Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah, dan kemudian Uthman ibnu Maz'un, kemudian Amir ibnu Rabi'ah dan juga isterinya Lailah bintu Abi Hathmah, kemudian Abu Sabrah, kemudian Hatib ibnu Amru, Suhail ibnu Balda dan Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah 12 orang lelaki dan 4 orang wanita yang telah pergi berhijrah. Jadi apabila mereka tinggalkan kota Mekah, mereka telah lakukan pada waktu malam, kerana mereka ingin sembunyi daripada pengetahuan orang-orang Quraisy. Kerana orang-orang Quraisy tidak akan membenarkan mereka untuk tinggalkan kota Mekah, kerana mereka juga takut
kalaulah mereka-mereka ni yang keluar, mungkin satu masa mereka akan menjadi lebih kuat. Itu adalah keprihatinan mereka, kerisauan mereka. Mereka tidak mahu orang Islam supaya menjadi lebih kuat, lebih ramai. Dan sebab itu mereka menindas, mereka menyeksa orang-orang Islam supaya agama ini tidak menjadi lebih ramai, tidak berkembang di Mekah. Jadi 12 orang ini bersama dengan 4 orang wanita, mereka telah sembunyi-sembunyi keluar daripada kota Mekah pada waktu malam, dan mereka telah pergi ke kawasan pantai untuk menaiki bahtera, dan kemudian mereka berjaya menaiki kapal, dan kemudian mereka sampailah ke Habsyah. Dan tetapi di sini ulama mengatakan bahawa orang-orang kafir Quraisy juga cuba apabila mereka mendengar berita bahawa orang-orang Islam telah tinggalkan kota Mekah, mereka cuba kejar. Tetapi bila sampai ke pelabuhan, maka mereka lihat bahawa mereka ni telah meninggalkan pelabuhan dan telah teruskan perjalanan mereka ke Habsyah. Cumanya mereka duduk dekat Habsyah ni tidak lama. Lebih kurang berapa bulan saja. Mereka pun memang tidak mempunyai persiapan untuk duduk di Habsyah untuk jangka masa yang panjang. Apabila sampai saja di Habsyah, mereka pun teruskan kehidupan mereka daripada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, sampai saja bulan Ramadan. Ulama-ulama mengatakan bahawa Nabi SAW ketika di Mekah, di Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW telah membaca surah An-Najm. Surah An-Najm daripada awal sampai akhir. Dan apabila orang-orang Quraisy di sekitar Masjidil Haram mendengar bacaan Rasulullah SAW, mereka merasa terpegun. Dan mereka mendengar dengan teliti bacaan Rasulullah SAW. Jadi apabila Rasulullah SAW sampai kepada ayat-ayat terakhir daripada surah Najm, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman daripada iaitu afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Iaitu, maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan Al-Quran ini, serta kamu ketawa ataupun kamu tertawa dan kamu tidak mahu menangis, sedang kamu adalah orang-orang yang sombong, angkuh, lagi melalaikan kewajipan. Oleh itu, hendaklah kamu sujud kepada Allah dan beribadatlah kamu kepadanya. Di sini ayat ini, maka Rasulullah SAW, habis saja ayat ini, Rasulullah SAW pun terus sujud. Apabila Rasulullah SAW sujud, maka orang-orang keliling dia, iaitu orang-orang Mekah, kafir Quraisy, mereka pun sujud. Merasa kagum dengan ayat tadi, mereka pun sujud bersama dengan Rasulullah SAW. Maka berita tentang sujudnya orang-orang Quraisy di Mekah telah tersebar luas. Sehingga kan mereka-mereka yang berada di Habsyah, mereka sangka bahawa orang-orang kafir Quraisy ramai yang telah memeluk agama Islam. Jadi mereka pun buat persiapan. Mereka pun tinggalkan Habsyah, balik ke Mekah. Apabila mereka sampai di Mekah, mereka pun merasa hampa. Sebenarnya itu hanyalah peristiwa yang agak ganjil. Mereka bersujud kerana perkara-perkara yang tertentu. Mereka tidaklah memeluk agama Islam. Maka selepas itu insya-Allah kita juga akan bincangkan tentang penghijrahan ke Habsyah yang kedua dan apakah sebab-sebabnya. Jadi dalam kisah ini menunjukkan bagaimana orang-orang Islam, mereka cuba kekalkan iman mereka walaupun mereka menghadapi bermacam-macam cabaran, bermacam-macam siksaan, bermacam-macam ujian, semata-mata untuk menunjukkan keimanan mereka yang tulen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan teruskan perbincangan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat ikut serta dalam perbincangan ini dan mendapat manfaat daripada perbincangan ini insya-Allah. Sehingga kita bertemu sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.